Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat lagi Allah pertemukan dalam sesi kali ini. Dan insya-Allah dengan tuan-tuan dan puan-puan melihat video ini, kita akan mengetahui lebih lanjut adakah selawat nariyah ini boleh dibaca ataupun diamalkan di dalam kehidupan kita. Maka selawat ini kalau dari segi bahasanya adalah maknanya doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu permohonan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui keberkatan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang pertama. Yang keduanya, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan tanda rasa cinta dan kasih sayangnya kita alaihi wasallam, sahibul jannah, sahibul Quran, yang mana baginda lah ketua bagi seluruh umat manusia dan merupakan ketua yang akan masuk ke dalam syurga Allah yang kekal abadi dan pemegang amanah Allah yang paling besar, iaitu Al-Quran. Sehingga ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan Al-Quran berjalan. Jadi pada malam ini kita ambil kesempatan sedikit untuk kita sama-sama meneliti adakah selawat nariyah ini boleh kita amalkan ataupun tidak. Ada tak dalil-dalil yang menyokong
membolehkan kita membaca selawat nariah ini. Jadi kita mulakan dulu dengan membaca selawat nariah ini sebanyak 3 kali. Moga-moga Allah memberkati kita semua. Allah jauhkan kita daripada penyakit, bala bencana. Allah permudahkan urusan kita. Allah akan menjamin orang yang berselawat kepada Nabi SAW akan diberikan ganjaran rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi pahalanya. Dan orang yang banyak berselawat ini akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Orang yang banyak selawat ini akan Allah permudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Orang yang banyak berselawat ini Allah akan berinya penyelesaian segala masalah dengan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan mulakan dengan baca selawat ini sebanyak 3 kali. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Baik, kita masih membincangkan tentang dalil yang membolehkan kita membaca selawat nariah ini, dan ini adalah amalan seluruh para ulama yang telah meninggalkan kita beratus tahun yang dahulu. Sama ada ulama itu ulama salafus salih ataupun ulama khalaf yang terkemudian ini. Mereka mengamalkan selawat-selawat dengan penuh tawaduk dan permohonan mereka kepada Allah Subhanahu Taala, sehingga Allah menjadikan mereka ini di kalangan orang awliya, iaitu para waliullah. Dan Allah menjadikan mereka ini dengan asbab musabab, mereka ini banyak selawat. Allah menjadikan mereka ini atqiya, iaitu orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah didikan hati yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita, supaya rasa rindu, rasa sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menebal dan tinggi.
Jadi pada malam ini kita masih lagi membincangkan pada permintaan kita yang ketiga. Wa tuqda bihil hawaid. Segala hajat yang kita mohon kepada Allah Subhanahu taala dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segala permintaan kita, segala hajat kita akan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang ada hajat, semua orang ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Allah berinya secara zahir ataupun batin. Yang batin ni maknanya yang tanpa disedari, tiba-tiba dah ada rasa benda tu. Ataupun zahirnya dia dapat depan mata dia sebiji. Bukanlah maknanya dari langit turun gedebuk depan dia, tidak. Mungkin dengan asbab musabab yang lain, orang datang ke rumah dia bagi, dia teringin makan buah, lalu dia tak ada duit, nak keluar buat apa, tak ada duit dalam bank. Jadi Allah hantar sebab musabab, iaitu jiran dia datang ke rumah, bagi salam, Assalamualaikum, ni kami ada beli buah lebih sikit, teringat kat kamu kan. Jadi itu antara sebab musabab. Kita juga beramal dengan sebab musabab. Maka semua orang ada hajat. Dan hajat terutamanya kebanyakan manusia ini, sama ada dia baik ataupun jahat, pastinya di dalam hatinya dia mempunyai hajat yang untuk menjadikan dirinya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Tidak ada, kalau kita tanya seseorang itu, tidak ada orang yang berhajat sesuatu pada benda yang buruk ataupun pada perkara yang maksiat. Kalau ada pun, itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala juga, yang mana Allah mengkehendaki, Allah memang jadikan dia ini dalam keadaan memang kejahilan. Jadi itu adalah antara benda yang kita perlukan dalam hidup kita, yang diberi nama sebagai hajat. Hajat ini adalah sesuatu perkara yang kita mahukan dan kita mohon kepada seseorang. Kalau antara manusia dengan manusia, kalau kita dengan pencipta kita, adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu taala setiap hari. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, antum fuqara, kamu ini semua wahai manusia adalah fakir miskin. Yang mana fakir miskin ini dia sangat memerlukan hajat kepada Allah Subhanahu taala. Kalau dinisbahkan dengan hubungan manusia dengan manusia, maknanya apa? Memang manusia dengan manusia pun saling bergantung. Apatah lagi manusia dengan Allah Subhanahu taala Maha Pencipta, manusia ini sangat bergantung kepada Allah Subhanahu taala. Dan hajat itu juga sama ada cepat ataupun lambat, semua itu dah tertulis di Lauh Mahfuz yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini Maha mengetahui sesuatu perkara itu, bukanlah selepas hamba-Nya buat sesuatu dan baru Allah tahu perkara itu. Bukan. Allah Maha tahunya Allah taala ini bukanlah seperti makhluk. Makhluk dia kena kerjakan sesuatu baru dia tahu, oh macam ni. Contoh, dia budak-budak sekarang, dia buat basikal lajak. Dia nak tahu stabil tak stabil, dia nak tahu basikal dia boleh pergi laju ke tidak, dia buat uji kaji. Kejap tanggal tayar, kejap lagi pasang balik, kejap lagi bubuh sproket ni, bubuh ni. Dia buat uji kaji sehingga dia yakin dan dia percaya bahawa itu adalah basikal yang paling laju, dan dia dah test kebenaran itu, kebenaran bahawa basikal lajaknya boleh pergi laju. Maka barulah dia tahu, oh macam ni formulanya. Formula nak bagi basikal ni laju, formula nak bagi ni, dia akan tahu. Maknanya dia perlu buat uji kaji dulu, barulah dia tahu. Allah Subhanahu taala dia Maha mengetahui sebelum terjadinya perkara, sekarang terjadinya perkara, dan akan berlakunya satu perkara itu Allah semua dah tahu. Jadi kita punya hajat ni, kita mohon
permohonan kita kepada Allah Ta'ala, kita angkat tangan, ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka antara perkara yang boleh membolehkan kita meminta kepada Allah Ta'ala sesuatu hajat yang kita inginkan adalah dengan bertawasul kepada Rasulullah. Dengan cara macam mana kita membaca selawat ini. Salah satunya, bukan saya katakan ini sahaja selawat yang mujarab, tidak, banyak lagi seluruh selawat-selawat yang ditulis oleh para ulama, yang diajar oleh para ulama, maka itu adalah bagus, janji selawat. Maka selawat ini antara salah satu selawat yang diamalkan oleh para ulama adalah selawat nariyah ini. Kita masih yang ketiga, wa tuqda bihil hawaij. Dan kita nak membincangkan hadis yang ketiga tentang menyokong permohonan kita yang ketiga ini. Baik, hadis seterusnya yang menyokong kalimah selawat nariyah ini adalah hadis seorang sahabat yang selamat dari terkaman singa setelah menjelaskan bahawa beliau adalah maula. Maula ini apa dia? Hamba atau pembantu yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia ada pembantu dan beberapa orang hamba yang menolong Rasulullah. Bukanlah Rasulullah ini kejam, tidak. Rasulullah beli hamba-hamba yang teraniaya. Contohnya pembantu untuk mengazankan. Setiap kali masuk solat fardu adalah Bilal bin Rabah, yang mana Rasulullah membeli Sayyidina Bilal bin Rabah ini daripada tuan lamanya. Untuk dengan apa? Bukanlah Rasulullah ada hamba sebab Rasulullah nak menindas mereka, tidak, tetapi Rasulullah membela mereka. Jadi bahkan kadang-kadang pembantu Rasulullah tak buat kerja, Rasulullah yang buat. Dan tidak pernah Rasulullah ini tengking ataupun berkata apa-apa kepada pembantunya. Sebagai contoh, salah seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Maka salah seorang diceritakan oleh pembantu Rasulullah ini, apa dia? Dia memberitahu dalam hadis ini, dia kata apa? An Safinah radhiyallahu anhu maula Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raqibtu safinatan fil bahri fankasarat bi faraqibtu lawhan minha fa akhrajani ila ajamatin fiha asadun إذ أقبل الأسد فلما رأيته قلت يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل نحوي حتى ضربني بمنكبه ثم ماشى معي حتى أقامني على الطريق قال ثم همهم وضربني بذنبه فرأيت أنه يودعني. Dia maknanya daripada Safinah radhiyallahu anhu. Safinah ni hamba ataupun pembantu Rasulullah yang lelaki, radhiyallahu anhu, maula, iaitu hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menaiki perahu di lautan. Satu ketika dia menaiki kapal ataupun bot di lautan. Tiba-tiba perahu itu pecah. Maka aku menaiki satu papan daripada perahu. Bila pecah, terburailah papan sampan itu, maka dia dapat capai salah satu, dia dapat paut pada salah satu papan itu. Maka dia paut pada papan itu sehingga akhirnya papan itu mengantarkan aku ke hutan yang ada singa. Subhanallahil azim. Allah takdir ini, Allah nak jadikan sebab musabab yang mana Allah nak menunjukkan mukjizat baginda Nabi sallallahu
itu adalah kemuliaan baginda Nabi SAW. Mukjizat ini apa makna mukjizat? Mukjizat ini adalah Allah nak menunjukkan kebenaran kerasulan baginda Nabi SAW. Yang kedua, Allah nak menunjukkan bahawa inilah kemuliaan baginda Nabi SAW. Maka mukjizat ini dia daripada perkataan ajazun, iaitu melemahkan apa yang ada di sekeliling oleh baginda, di sekeliling baginda Nabi SAW, sihir ke, paderi ke, dukun-dukun ke, dengan datangnya mukjizat bantuan daripada Allah Subhanahu taala, maka telah hapus kejahilan yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh mukjizat Nabi Musa alaihissalam, bukan saja-saja Allah nak ciptakan tongkat Nabi Musa itu jadi ular, tetapi Allah nak menunjukkan tanpa Nabi Musa alaihissalam mempelajari ilmu sihir, dengan Allah nak menunjukkan kebenaran kerasulan Nabi Musa alaihissalam, maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kau tengok, wahai Musa, kau pergi campak kau punya tongkat tu, tengok ular siapa yang lebih hebat. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Maka bila terjadi sebegitu, bukanlah nak menunjukkan sesuatu benda yang tak logik, tetapi ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat kita fikirkan dengan akal fikiran, sebab ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mukjizat ini merupakan dikatakan oleh para ulama, dia ada mukjizat maknawi dengan hissi. Jadi hissi ini yang boleh dinampak, dilihat dengan yang ketika itu para sahabat Nabi SAW kejadian berlaku di depan mata mereka. Contohnya bulan terbelah dua kan. Bulan terbelah dua, air yang memancut yang keluar daripada celahan jari Nabi. Dan ini adalah mukjizat hissi juga, yang dapat dilihat oleh para sahabat. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi kepada sahabat Nabi, hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah, berkenaan dengan apabila akhirnya aku dihantar ke satu hutan yang di dalamnya penuh dengan singa. Ini takdir Allah Subhanahu taala. Tiba-tiba seekor singa menghadangku. Dia dah terdampar di tepi pantai, dia nak bangun, tengok di depan dia betul-betul ada seekor singa. Begitu aku melihatnya, aku berkata, maka bila dia bangun, dia tersedar, tengok singa depan dia. Kita kalau cuba masuk, kita pergi ke zoo, kita terjun dari benteng yang memisahkan kita dengan kandang singa tu, kita melepasi, agak-agak singa dia buat apa kat kita bila kita masuk ke kawasan dia. Tapi para sahabat ni, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia daripada terdamparnya dia di tepi pantai, maka dia bangun, lihat-lihat depan dia. Subhanallah. Maka dia terus berkata, dia tanpa Allah tidak mendatangkan dalam jiwanya keraguan ke apa-apa, maka terus dia berkata kepada singa tersebut, hai singa, nama aku ni Safinah, Maula Rasulullah. Rasulullah tak ada ketika itu. Bukan Rasulullah wafat, tidak. Rasulullah tak ada bersama dengan hamba tersebut yang bernama Safinah ini. Rasulullah di tempat lain, di Madinah. Maka dia terus bangun. Dia kata apa? Wahai singa. Singa duduk depan dia. Wahai singa, aku ni Safinah. Nama aku ni Safinah. Aku ni Maula Rasulullah. Subhanallah. Dia kata, wahai singa, aku ni Safinah, aku ini adalah Maula Rasulullah, hamba yang telah dibebaskan oleh Rasulullah. Ada nama, tuan-tuan tengok, ada nama disebut itu, aku ini Maula Rasulullah disebut. Sahabat Nabi ini, dia sebut nama Rasulullah di belakang tu. Lalu ia menghampiriku.
Bila dia sebut aku ini Safinah, maula Rasulullah, hamba Rasulullah yang telah Rasulullah bebaskan, maka singa itu datang kepada Safinah ini, apa yang dibuat, dan mengiringiku dengan pundaknya. Dia suruh, Allah takdirkan, ini satu mukjizat lagi yang Allah nak tunjukkan kepada para sahabat, mukjizat Rasulullah SAW. Singa itu berkata kepada sahabat Nabi yang bernama Safinah ini, hamba yang telah dibebaskan oleh Rasulullah, naiklah di belakang aku. Dia bila mana Safinah dia kata, aku ni nama Safinah, aku ni hamba yang telah dibebaskan oleh Rasulullah, ada perkataan Rasulullah di belakang itu. Lalu singa ini datang kepada sahabat Nabi ini, dan singa ini Allah takdirkan boleh berkata-kata dan menyuruh sahabat ini duduk di belakang singa tersebut. Kemudian ia berjalan bersamaku sehingga mengantarkan aku ke jalan yang benar. Bila dah terdampar di pulau, tak ada bekalan apa, tak tahu kat mana. Jadi dengan takdir Allah yang keduanya, Allah menunjuk singa ini, memandu sahabat Nabi ini untuk cari jalan keluar daripada pulau tersebut. Kemudian ia bersuara sebentar dan memukulku dengan memukul ekornya kepadaku. Lalu dia pergi. Aku mengira dengan sikapnya itu dia mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Subhanallah. Tengok, seorang sahabat Nabi yang asalnya hamba yang telah dibebaskan oleh Rasulullah SAW, bila mana dia berada di dalam kesusahan. Kesusahan pertama, kapalnya pecah. Bila dia berlayar di laut, kapalnya pecah. Kemudian Allah takdirkan dia boleh berpaut kepada papan, dan Allah hantar dia di satu pulau. Tiba-tiba dia bangun daripada pengsan tersebut. Dia tengok singa dah siap siaga duduk di depan dia. Maka dia sebut dengan kebenaran Rasulullah, dengan bertawasulnya sahabat ini kepada Rasulullah. Tawasul ni apa dia? Yakin Rasulullah SAW ini mempunyai keberkatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dia menyebut nama Rasulullah, Allah akan selamatkan dia daripada diterkam oleh singa tersebut. Maka dia sebut, aku ni Safinah, maula Rasulullah. Maka Allah takdirkan lembutnya hati singa ini. Singa itu datang kepada sahabat ini dan menyuruh sahabat ini naik di belakang singa, sehinggalah sahabat ini dibawa oleh singa itu keluar ke pulau itu, cari jalan keluar. Maka dikibas-kibasnya ekor singa ini. Singa ini dia mengibaskan ekornya. Dan sahabat ini dia mengatakan bahawa perbuatan singa itu dengan ibaskan ekornya kepada sahabat ini, sahabat ini mengatakan, aku mendapati itulah tanda dia mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Subhanallah. Sahabat Nabi SAW bertawasul dengan Rasulullah. Ini maknanya sahabat-sahabat Nabi ini percaya dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda, dan menyebabkan apabila sahabat ini menyebut aku ini maula Rasulullah, dia terselamat daripada diterkam oleh singa tersebut dengan menyebut nama Rasulullah. Apatah lagi bila mana kita ini penuhkan hari kita ini dengan berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Supaya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tergolongkan Allah menempatkan kita ini di kalangan orang yang banyak berselawat kepada Nabi SAW. Hadis sahih di atas. Ini hadis, kata guru kami, ni hadis sahih. Dia tulis di sini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani
di dalam Mu'jam Al-Kabir, dan di dalam kitab Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Baik. Hadis sahih di atas ini memberi penjelasan bahawa Safinah radhiyallahu anhu yang tersesat di dalam hutan sarangnya singa, maknanya di dalam hutan itu penuh dengan binatang buas, binatang liar, selamat daripada terkaman singa setelah memberitahu bahawa beliau adalah Maula Rasulullah, iaitu hamba ataupun pembantu yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Kemudian singa itu mengantarnya ke jalan yang biasa dilalui oleh orang. Subhanallah. Kalaulah hari ini ada satu golongan bahawa pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta kepada Rasulullah itu syirik. Tengok sahabat ini, sahabat yang dia terdampar di satu kepulauan yang penuh dengan binatang buas, yang mana ketika itu Rasulullah tidak ada. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, kita ini Rasulullah dah tinggal kita lama. Maknanya sahabat yang terdampar di satu pulau itu juga pada ketika itu Rasulullah tidak bersama dengan beliau. Dan hari ini Rasulullah telah meninggalkan kita 1400 tahun lebih. Maknanya ketika sahabat itu tidak berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, yang mana sahabat ini tersesat hasil kerana apa? Kerana kapalnya pecah, dia menyebut nama Rasulullah. Dia kata, aku ini Maula Rasulullah. Maknanya dia bertawassul kepada dan dia memohon kepada Allah Subhanahu taala untuk selamatkan dia daripada ditekam oleh si singa ini. Maknanya dibolehkan tak kita membaca selawat naria ini? Dibolehkan. Kerana kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibolehkan untuk kita berselawat kepada Nabi. Dibolehkan kita untuk menziarahi makam Rasulullah kerana Rasulullah tak ada. Situasinya sama dengan situasi sahabat yang bernama Safinah ini, yang mana Safinah ini pada ketika itu tidak bersama dengan Rasulullah, dan kita hari ini Rasulullah telah meninggalkan kita. Maknanya kita tidak bersama dengan Rasulullah, tetapi kita hadirkan itu di dalam diri kita. Maknanya sama situasi, cuma tempoh dan keadaan itu berlainan. Pada zaman Safinah ini ialah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ini zaman umat akhir zaman, zaman fitnah. Maknanya diboleh kita untuk bertawasul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun sebut dalam hadis yang mengatakan bahawa barang siapa yang menziarah makamku, maka tidak ada benda lain yang akan aku berikan kepada dia adalah melainkan syafaat. Subhanallah. Itu orang yang mensyirikkan orang-orang ini, biarkan mereka. Kerana mereka ini tidak melahirkan di dalam diri mereka ini untuk rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli-ahli bid'ah. Kita tak nak menghadirkan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh para ulama. Kalau kita kata syirik dan berselawat nariyah ini adalah bid'ah, maknanya dia telah membid'ahkan seluruh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang telah mengamalkan selawat ini. Ulama ahli sunnah wal jamaah ini purata kiraan seluruh dunia telah adanya ulama ahli sunnah wal jamaah ini adalah secara majoriti 99%. Dan hanya golongan yang membida'ahkan orang ni, membida'ahkan amalan-amalan ini hanya dalam 2% ataupun 1%, tidak banyak. Cuma mereka nak mendapat, mereka mengatakan mereka ini golongan salaf, mereka ini golongan yang mengikut Rasulullah, mengikut Al-Quran, sedangkan mereka membida'ahkan ramai para ulama. Kita berselawat kepada Nabi, adakah salah kita menyatakan Allahumma salli ala sayyidina? Kalau katakan itu benda salah, bermakna Nabi takkan sebut di dalam hadis yang bermaksud aku ini adalah ketua bagi umat Bani Adam.
ana sayyidu waladi Adam. Nabi SAW menyebut sendiri dirinya adalah sayyidu waladi Adam. Yang mana Rasulullah sendiri, aku ini adalah sayyid. Sayyid ni apa? Ketua bagi seluruh umat Nabi Adam. Tiba-tiba kita katakan orang yang melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oh itu bid'ah. Nabi tak ajar pun kita yang Rasulullah sebut dalam hadis tu. Subhanallah. Jadi kita doakan supaya Allah takdirkan kita berada di dalam bersama-sama orang yang banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Saya pun amat fakir. Saya pun kadang-kadang terlupa untuk berselawat kepada Nabi. Tetapi kita sama-samalah. Kita sama-samalah, saya dan tuan-tuan, sama-samalah kita berbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Menunjukkan tanda kita rasa cinta kepada Rasulullah. Menunjukkan rasa kita hormat perjuangan Rasulullah. Menunjukkan kita ini sangat rindukan Rasulullah. Menunjukkan kita ini menghargai titik peluh yang telah tumpah ke bumi ini, hasil perjuangan Nabi SAW untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Jadi kita doakan tolong dalam golongan yang mendapat syafaat daripada baginda Nabi SAW. Jadi untuk malam ni syarah untuk selawat nariyah ini saja. Jadi saya mohon maaf kerana tidak ada ketetapan masa dan waktu, dan insya-Allah ada peluang saya akan tak ramai yang melihat, tapi sebar-sebarkanlah kepada yang lain. Moga-moga manfaat kita, manfaat saya yang fakir ini akan berjalan sehinggalah kiamat, dan menjadikan timbangan amalan kebaikan kita ini berat daripada timbangan amalan. Dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi